Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina. Saudara para pelajar yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, pada kali ini insya-Allah kita akan membincangkan dalil-dalil syarak yang disepakati yang masih lagi berbaki, iaitu ijma' dan qiyas. Kita dah bincang tentang Al-Quran dan As-Sunnah yang menjadi dalil dan hujjah mengikut kesepakatan di kalangan para ulama. Ulama sepakat di kalangan ahli sunnah bahawa Quran, sunnah, ijma' dan qiyas adalah hujjah, ada dalil syarak. Tuan-tuan, kita tengok apa makna ijma'. Ijma' maknanya dari sudut istilah maknanya persepakatan ulama mujtahidin daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada satu tempoh terhadap hukum syarak selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalam bahasa Arabnya, mengikut apa yang saya ingat, yang masih lagi duduk dalam kepala saya, apa yang disebut oleh guru kami, ittifaqul mujtahidin min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi asrin min al-usur بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في حكم شرعي اجتهادي. Itu apa yang disebut oleh guru kami. Yang dimaksudkan dengan ijma' ini sama saja dengan tak maksud tadi. Terjemahan itu lebih kurang saja. Persepakatan ulama mujtahidin daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kesepakatan ini berlaku di kalangan ulama mujtahidin. Bukan orang biasa, bukan orang awam, bukan doktor, bukan petani, tapi di kalangan ulama mujtahidin. Siapa dia ulama mujtahidin? Mereka orang yang ada kemampuan untuk mengeluarkan hukum. Dan mereka ini, ulama mujtahidin ini, untuk dikatakan dia memang ulama yang mujtahid atau mujtahidin, maka dia mesti ada syarat yang begitu ketat. Dan kesepakatan ini berlaku di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama mujtahidin ni di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berlaku pada satu tempoh daripada tempoh-tempoh tertentu pada hukum syarak. Makna persepakatan ini berlaku pada hukum syarak, bukan persepakatan berlaku dalam perkara yang bukan hukum syarak. Contoh, persepakatan dalam hukum bahasa Arab. Hukum bahasa Arab kata ini macam ini macam itu. Ataupun hukum di dalam perubatan. Maksudnya dalam perubatan, kalaulah macam ni dikira penyakit apa. Itu bukan persepakatan ataupun ijma' yang kita maksudkan. Ijma' yang kita maksudkan di sini adalah persepakatan ulama mujtahidin pada hukum syarak. Pada hukum syarak yang ijtihadi. Adapun hukum syarak selepas kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya di zaman Nabi tak berlaku ijma'. Maknanya bila dah zaman Nabi, perlu apa kepada ijma'nya? Sebab ada dah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi dalil, yang menjadi hujjah, yang apa disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi terima wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini ta'rif bagi ijma'. Saya nak tuan-tuan para pelajar ingat ta'rif ini. Maknanya apa? Maknanya persepakatan. Kena ada depan tu point ataupun kita kata keyword persepakatan. Siapa yang sepakat tu? Ulama mujtahidin daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dah ada keyword dan berlaku pada hukum syarak selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mesti tarikh ini mesti kena lengkap. Kena lengkap. Kerana kalau contoh tidak ada kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ada kecacatan pada ta'rif ataupun definisi ini. Begitu juga bila tidak ada perkataan persepakatan, ya, ia akan jadi cacat. Dan bukan cacat biasalah. Seterusnya kita tengok apa autoriti ijma'. Makna autoriti ijma' ni maknanya kehujahan ijma' lah. Dalil-dalil yang menunjukkan ijma' ini adalah hujjah. Antaranya
Firman Allah Ta'ala, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Surah An-Nisa. Maknanya apa? Maknanya sesiapa yang menentang Rasul, yang berselisih dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam selepas mana datangnya keterangan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, ataupun setelah jelas keterangan dan kebenaran petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, dan dia ikut jalan yang lain daripada orang-orang yang beriman. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ نَارًا, kami akan, Allah Ta'ala kata, biarkan dia dalam keadaan sesat dan kami akan masukkan dia ke dalam Jahannam. وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا, dan Jahannam itu merupakan tempat yang sangat teruk dan sangat buruk. Di mana di dalam ayat ini Allah Ta'ala kata, orang yang menyelisih Rasul, yang menentang Rasul, begitu juga orang yang mana mereka ini tak ikut jalan orang yang beriman, Allah Ta'ala akan biarkan dia dalam keadaan sesat dan Allah Ta'ala masukkan dia ke dalam neraka Jahannam. Maknanya apa di sini? Perkataan وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ ini tak ikut jalan orang yang beriman. Allah Ta'ala jadikan orang yang menyelisih jalan orang-orang yang beriman, iaitu yang dimaksudkan di sini adalah jalan yang disepakati oleh orang beriman. Itu adalah ijma'. Maka Allah Ta'ala jadikan dia ini sebagai qarinun man yushaqiqur rasul. Dia adalah orang yang sama juga seperti orang yang menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya ini adalah dalil menunjukkan ijma', bahawa ijma' adalah hujjah. Kerana ikut jalan yang lain daripada orang yang beriman ini dianggap sebagai apa? Sebagai orang yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga. Dia tak ikut jalan orang beriman, dan kesudahannya Allah Ta'ala biarkan dia dalam keadaan sesat dan Allah akan masukkan dia ke dalam api neraka Jahannam. Seterusnya firman Allah Ta'ala, ini dalil yang menunjukkan kehujahan ijma'. Kerana ada orang yang mengingkari kehujahan ijma' ni. Ada yang mengingkari kehujahan ijma'.